Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin, amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم. Saya kasih tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, mudah-mudahan dirahmati lagi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana telah menjemput kita, menjadikan kita ahli Ramadan, melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi ahli Ramadan tidak memerlukan syarat yang ketat ataupun memerlukan kepada pengisian borang ataupun memerlukan kepada permohonan tertentu. Maka jelas di sini bahawa untuk menjadi ahli Ramadan, Nabi SAW telah menggariskan kepada kita 3 perkara. Baginda menyebut dalam hadis baginda SAW yang pertamanya, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maksudnya orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Maka syarat yang pertama ialah menjadi ahli siyam. Kemudian syarat yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan menunaikan solat tarawih, solat tahajud dan solat-solat yang lain, termasuklah zikir, membaca Al-Quran dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Yang ketiganya, syarat nak menjadi ahli Ramadan ialah mereka yang Nabi SAW sifatkan maqama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala, maka diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah lalu. Di sini jelas kepada kita untuk menjadi ahli Ramadan mestilah kita berpuasa. Yang keduanya, mestilah kita menghidupkan malamnya dengan melaksanakan solat wajib ataupun solat sunat. Dan yang ketiganya, kita memberi fokus kepada 10 yang terakhir, iaitulah malam Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam yang kita beribadat padanya lebih baik daripada 1000 bulan, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu kita memperolehi balasan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala beribadat lebih baik daripada 1000 bulan. Ada pandangan para ulama, termasuklah Qatadah dan juga sahabat-sahabat yang lain, beribadat di dalam malam Lailatul Qadar itu seperti mana kita solat, kita membaca Al-Quran, berzikir, tidak sama seperti kita solat, membaca Al-Quran dan berzikir pada bulan yang lain. Mana keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hanya satu malam yang diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad. Ia memperolehi ganjaran beribadat 1000 bulan. Orang dahulu terpaksa bertungkus lumus beribadat selama 1000 bulan untuk mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita bermuhasabah, melihat kembali
anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan puasa itu sebagai salah satu rukun dalam Islam, rukun Islam yang keempat, seperti mana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibina Islam itu di atas 5 perkara. Yang pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah, yang keduanya ialah mendirikan salat, yang ketiganya mengeluarkan zakat, yang keempatnya ialah berpuasa dalam bulan Ramadan seperti mana yang kita puasa hari ini, dan yang kelima ialah menunaikan haji bagi mereka yang mampu untuk sampai ke sana untuk menunaikan tuntutan tersebut. Mana di sini jelas kepada kita bahawa puasa ini adalah suatu rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat-umat terdahulu dan juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita memperoleh kebaikan, kelebihan tidak seperti mana umat-umat yang terdahulu. Antara lain yang diberi kelebihan, kebaikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai panduan kepada kita umat Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis baginda, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Jika sekiranya kamu berpegang kepada kedua-dua perkara tersebut, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertamanya kitab Allah, dan yang keduanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan turunnya Al-Quran sebagai panduan kepada kita umat Islam untuk menjalani kehidupan yang merangkumi kehidupan sosial kita, ekonomi kita, politik kita, semua hendaklah berteraskan kepada Al-Quran, kerana Al-Quran dapat merungkai permasalahan yang berlaku kepada masyarakat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita, jika sekiranya berlaku sesuatu yang kita tidak mampu untuk mencari jalan keluar, maka Al-Quranlah sebagai kitab, sebagai panduan untuk kita menyelesaikan permasalahan yang berlaku. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika sekiranya kamu berselisih pandangan dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, jika sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini jelas kepada kita bahawa Al-Quran yang diturun itu bukan hanya sebagai mukjizat yang besar, tetapi panduan kepada kita sepanjang zaman. Begitu juga kebaikan bulan Ramadan Al-Mubarak, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar, seperti mana yang disebut, yang dibaca oleh setiap imam sepanjang bulan Ramadan apabila bermulanya malam 15 hari 15 ke-16 dan seterusnya, ayat-ayat lazim yang selalu kita dengar. Mereka mulakan dengan membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr.
Kalau kita teliti ayat dalam surah Al-Qadri ini, kita mendapati bahawa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita satu malam yang disebut Lailatul Qadr. Malam yang mana Allah Subhanahu wa taala letakkan segala-galanya di dalamnya. Keselamatan, kebaikan, malam yang baik, malam yang ditentukan, disebut sebagai qadar, penentuan kepada kita tentang rezeki, tentang ajal, tentang sesuatu yang akan berlaku, di mana ditunjukkan kepada para malaikat apa yang akan berlaku setahun bermula pada malam itu, ditunjukkan kepada kita. Dengan sebab demikian dinamakan Lailatul Qadr. Lalu Lailatul Qadri yang diberi kepada umat Nabi SAW adalah disebut juga sebagai malam yang baik, yang mana apabila kita beribadat dalamnya, bukan hanya solat, bukan hanya berpuasa, tetapi apa sahaja kebaikan, berzikir, bersedekah, mengamalkan kebaikan-kebaikan yang boleh mendatangkan manfaat kepada orang lain, itu disebut sebagai malam kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan malam ini dengan diturunkan malaikat. Menurut satu riwayat, bilangan mereka lebih banyak daripada bilangan batu kerikil. Banyaknya malaikat yang turun kerana apa? Membawa mesej daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang menjadi ahli Ramadan, untuk mereka yang berpuasa. Antaranya ialah mengucapkan salam, antaranya ialah membawa rahmat kepada mereka, antaranya ialah membawa keberkatan kepada mereka, sehingga mereka beristighfar, memohon keampunan kepada mereka-mereka yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam sepanjang bulan Ramadan, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir surah disebut salamun hiya hatta matla'il fajr. Kerja malaikat ialah mengucapkan selamat, mengucapkan istighfar, mengucapkan sesuatu yang baik kepada ahli Ramadan, mereka yang layak menerima pengiktirafan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga naiknya matahari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebut dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-3, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh keberkatan. Hidup kita ini sudah tentu kita mencari keberkatan. Keberkatan sama ada pada waktu, keberkatan sama ada pada umur, keberkatan sama ada pada masa, keberkatan sama ada pada makanan, keberkatan sama ada pada apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Kalau kita lihat keberkatan yang kita cari pada umur sebagai contoh, kita diajar wa khairu a'marina, ketika mana berdoa dalam sepanjang bulan Ramadan, kita diajar wa khairu a'marina awakhiruh, sebaik-baik umur kami ialah yang penghujungnya. Kita juga diajar untuk mendapat keberkatan pada makanan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa ketika mana berada di Madinah Al-Munawwarah. Baginda berdoa, Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada makanan yang ada, yang dimakan, yang ada pada tempat di mana baginda sallallahu alaihi wasallam berada. Baginda memohon, ya Allah berikanlah keberkatan kepada makanan kami. Begitu juga hasil aktiviti ekonomi sosial kami, ekonomi kami. Maka Nabi juga berdoa, berikanlah keberkatan kepada timbangan kami. Begitu juga sukatan kami. Maka begitu juga pada waktu di dalam bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan, apatah lagi malam Lailatul Qadar, Allah membuka seluas-luasnya peluang kepada kita untuk kita mendapat kelebihan beribadat, yang mana kalau ikut umur 83 tahun 4 bulan lamanya kita mendapat ganjaran beribadat hanya dengan satu malam sahaja. Maka kalau dalam bulan-bulan yang lain, sudah tentu kita terpaksa mencari waktu-waktu yang tertentu, masa-masa yang tertentu,
untuk mendapat keberkatan, untuk mendapat rahmat Allah, untuk mendapat istijabah doa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam bulan Ramadan tidak ada waktu-waktu yang tertentu. Sepanjang bulan Ramadan, sepanjang waktu berpuasa, sepanjang waktu berbuka, begitu juga di malamnya, di siangnya, kesemuanya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana disebut wa yustajabu bihi doa, diterima dengannya doa orang-orang yang berpuasa. Begitu juga bagi mereka yang berpuasa, ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah mereka berbuka puasa. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa orang yang menjadi ahli Ramadan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli puasa, ahli Ramadan, mereka mendapat berbagai-bagai keberkatan, ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melalui lidah nabinya sallallahu alaihi wasallam, apabila orang yang menjalani puasa dan juga menghidupkan malam-malamnya, sudah tentu mereka diberi ganjaran oleh Allah, iaitulah penghapusan daripada segala dosa, dosa-dosa yang telah lalu, yang telah mereka lakukan. Ini adalah satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya hendaklah berpuasa dan menghidupkan malam-malamnya dengan salat tarawih, dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah, dengan membantu orang-orang yang memerlukan, dengan melaksanakan kebaikan meskipun kebaikan itu dilihat lekeh di sisi manusia, dilihat sebagai suatu yang tidak ada apa-apa, tetapi sebenarnya hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umpama kita memberi makan kepada orang yang berpuasa, menyiapkan sahur pada orang puasa, kita menyiapkan tempat kepada mereka yang nak melaksanakan program Qiyamul Lail sebagai contoh. Ini antara benda-benda kebaikan yang boleh kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, terutamanya 10 yang terakhir yang menjanjikan kebaikan yang banyak kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan bulan Ramadan, apatah lagi 10 yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita suatu ganjaran yang menggambarkan bahawa buatlah kebaikan, pasti kamu akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu syurga, yuftihu fihi abwabul jinan, dibuka pintu-pintu syurga, wa yuqliqu fihi abwabin niran, ditutup pintu-pintu neraka. Bahkan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang riwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqatil abwabin nar wa suffidatis syayatin. Bila datangnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu syurga. Dengan maksud buatlah kebaikan, pasti kamu akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ditutup pintu-pintu neraka, nak menggambarkan kepada kita bahawa pada bulan ini, pada bulan Ramadan, tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana pintu syurga dibuka kepada mereka, pintu neraka ditutup kepada mereka, nak menggambarkan kebaikan sahaja yang perlu dilakukan. Begitu juga ditambak, dirantai syaitan-syaitan. Maka bukan sekadar itu sahaja, Allah Subhanahu wa taala menamakan pintu yang khusus kepada mereka yang berpuasa, iaitulah Babur Rayyan, pintu Rayyan. La yadkhuluha illa shaimun, tidak masuk ke dalamnya melainkan mereka yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu yang khusus kepada mereka yang berpuasa dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Kehebatan lagi bulan Ramadan al-Mubarak, dengan 10 yang terakhir, dengan amalan-amalan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala
menghadiahkan kita perlepasan daripada api neraka. Seperti mana riwayat daripada Imam Ahmad daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, di mana beliau menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, lillah inda kulli fitri itqa, bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang berbuka itu perlepasan. Bahkan disebut dalam riwayat yang lain, inna lillahi tabaraka wa taala utaqa fi kulli yaumin wa lailah. Bagi Allah Subhanahu wa taala ada mereka yang dilepaskan daripada api neraka pada setiap hari dan setiap malam. Inilah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, khusus pada bulan Ramadan. Bukan hanya kita dapat menikmati amalan-amalan yang kita lakukan, juga kita dapat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan seminggu, bukan sebulan, tapi setiap hari dan setiap malam diberi pelepasan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa untungnya kita jika sekiranya kita lalai leka daripada melaksanakan tanggungjawab kita, sama ada perkara yang difardukan ataupun yang disunatkan, maka rugilah kita tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita lihat bulan Ramadan yang Allah Taala anugerahkan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak perkara yang boleh kita lakukan, banyak perkara yang boleh kita laksanakan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan diri kita. Sebab itulah Ramadan disebut sebagai madrasah, sekolah, ataupun boleh disebut sebagai universiti untuk melahirkan insan-insan yang bertakwa kepada Allah, yang bersiap siaga senantiasa untuk mengharungi kehidupan harian mereka dengan berpandukan kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan Al-Mubarak juga menyediakan kepada kita suatu permohonan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan tolak, seperti mana hadis yang disebut dalam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bazzar, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut wa in li kulli muslim fi kulli yaumin wa lailah da'watun mustajabah. Bagi setiap orang-orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada setiap hari dan setiap malam doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara kelebihan kehebatan Ramadan lagi, bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini sebab kepada litakfiriz dzunub, untuk penghapusan dosa, penghapusan dosa kepada mereka yang menjalani kehidupan mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang disebut oleh Imam Muslim, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibat kabair, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Ta'ala anugerah kepada kita semayang 5 waktu, Jumaat hingga Jumaat, Ramadan hingga bertemu Ramadan yang akan datang, boleh menghapuskan setiap apa dosa yang kita lakukan itu, dengan syarat kita menjauhi dosa-dosa besar yang tak patut kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan sekadar itu saja, puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita ini juga dituruti dengan puasa-puasa sunat selepas pada itu. Puasa 6 hari pada bulan Syawal, kita mendapat pahala seperti mana kita berpuasa setahun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal kana ka shiyamid dahr, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maksudnya barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari dalam bulan Syawal, maka ia memperolehi seolah-olah ia berpuasa sepanjang tahun. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka antara lain ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat 4 rakaat setelah Isya kita lakukan salat sunat, kita memperoleh seperti mana kita mendapat ganjaran malam Lailatul Qadar. Apatah lagi ianya dilakukan pada 10 yang terakhir pada bulan Ramadan, sudah tentu ganjaran-ganjaran tersebut berlipat ganda. Maka disebut dalam hadis Nabi SAW, kalau buat yang fardu maka diberi ganjaran berlipat ganda sehingga 700 kali ganda. Kalau buat yang sunat menyamai kefarduan, buat yang fardu menyamai 70 kefarduan yang lain. Begitu juga amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan yang lain juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita menghidupkan malam-malam dalam bulan Ramadan, siang di dalam bulan Ramadan dengan kita melaksanakan suruhan dan perintah Allah. Kita hanya melaksanakan suruhan Allah Subhanahu wa taala dengan kita menghidupkan hari-hari dan malam-malam dalam bulan Ramadan. Bahkan kita melakukannya bersama-sama dengan imam, sehingga imam bergerak meninggalkan masjid, surau, maka kita ditulis pahala seolah-olah melaksanakan qiyamul lail. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Apabila disebut bulan Ramadan, kita akan memahami bahawa bukan hanya bulan untuk kita berpuasa, bukan hanya bulan untuk kita berqiyamul lail, bukan hanya bulan untuk kita membaca Al-Quran, tetapi bulan Ramadan adalah bulan untuk kita mendapat perlepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis qudsi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Allah taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada syurganya, yaqulu li jannatihi ista'iddi wa tazayyani li ibadi yushiku an yashtarihu min ta'abid dunya ila dari karamati. Antara yang disebut oleh Nabi SAW, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan syurganya supaya bersiap siaga, berhias dengan cantik-cantik. Kerana apa? Semasa di dunia hamba-hambanya di kalangan kita umat Islam yang sentiasa merintih, merungut akan kepenatan, keletihan kita ketika mana mengharungi sebulan bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada syurga agar bersiap siaga menerima hamba-hambanya yang menjalani ibadah puasa dengan penuh taat tadi untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, nak berehat di dalamnya, nak berseronok-seronok di dalamnya setelah menjalani mengharungi mihnah dan tribulasi sepanjang bulan Ramadan al-Mubarak. Bahkan bulan ini selalunya setiap malam kita melaksanakan salat tarawih, kita atau imam akan berdoa dan kita akan mengaminkan doa-doa imam tersebut. Maka dengan yang demikian sudah tentu di sana ada doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Aisyah, jangan kau tinggalkan apabila kamu dapati bahawa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, hendaklah kamu berdoa, Allahumma innaka afuun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, suka kepada pengampunan,
ampunilah dosa aku. Inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu janganlah kita meninggalkan doa ini sepanjang bulan Ramadan. Begitu juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keridhaannya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon aku memohon keridhaanmu dan juga aku memohon syurgamu. Sebaliknya aku memohon agar kamu menjauhi diriku daripada kemurkaanmu dan juga menjauhi diriku daripada nerakamu. Ini antara doa yang kita sebut. Ini antara doa yang kita minta sepanjang malam. Maka sudah tentu Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita, rintihan kita. Maka pengampunan sudah tentu Allah Subhanahu wa taala terima hasil daripada permohonan dan permintaan kita. Sebab keimanan dan juga keyakinan kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu membolehkan kita menjadi orang yang diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa berkaitan perlepasan daripada api neraka. Allahumma a'ti riqabi wa riqaba abai wa ummahati wa ajdadi wa auladi wa azwaji wa ikhwani wa akhawati minan nari ajma'in. Ini yang dipohon, yang diminta sepanjang malam, terutamanya 10 yang terakhir. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dilepaskan diri kita daripada belenggu api neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ramadan juga kita kena ingat setiap orang dia ada kekuatannya masing-masing. Kita melihat kepada kekuatan mana yang ada pada kita. Kalau kita orang yang berduit, jangan lupa kita gunalah peluang ini untuk kita bersedekah sebaik mungkin. Sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sedekah mereka yang memberinya dengan ikhlas dan memberinya kepada orang lain benda yang paling dia sayang. Benda ini dirakamkan dalam Al-Quran. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi kebaikan kepada seseorang itu melainkan apa yang diinfakkan itu adalah hasil apa yang dia kasihi. Begitu juga dalam sedekah ini sudah tentu perkara-perkara yang kita nak sedekahkan itu adalah perkara yang terbaik yang ada di sisi kita. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam kalau dalam bulan Ramadan ia adalah orang yang terbaik dalam melaksanakan sedekah. Selain daripada itu, ihsan juga perlu ada kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan kekuatan yang ada pada kita. Jika sekiranya kita tidak berduit, sekiranya kita tidak mampu untuk melaksanakan solat seperti mana orang lain melaksanakannya dengan berbagai-bagai solat, kita tidak mampu, tetapi jangan lupa di sana ihsan, kebaikan hasil daripada tenaga, kekuatan, minda kekuatan tubuh badan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita gunakanlah untuk kita melaksanakan tanggungjawab tersebut supaya kita menjadi orang yang juga mendapat saham hasil daripada pertolongan bantuan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini ialah tempat untuk diangkat, wa tarfa'u fihi darajat, untuk mengangkat darajat kita. Bulan yang lain kita tidak akan dapat darjat tersebut. Sebagai contoh, bulan Ramadan tidak sama dengan bulan yang lain dari sudut kelebihannya, dari sudut ganjaran pahalanya. Begitu juga tempat tanah haram Mekah dan Madinah tidak sama seperti mana tanah-tanah yang lain. Apabila Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, ia sebagai satu bonus, sebagai satu hadiah yang perlu kita ambil. Kalau kita tidak ambilnya, berarti kita adalah orang yang sombong. Orang yang sombong kerana tidak mahu menerima hadiah yang Allah Subhanahu wa taala beri. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hadiah, maka kita gunakanlah hadiah tersebut, gunakanlah kesempatan tersebut untuk kita mengangkat darjat kita. Sebagai contoh, kita lihat
Kalau di dalam bulan yang lain kita terpaksa menunaikan banyak rakaat untuk memperolehi pahala, tetapi dalam bulan Ramadan hanya melaksanakan 2 rakaat solat sunat, maka kita diangkat darjat ibadat kita, yang sunat dapat fardu. Begitu juga dalam bulan Ramadan kita memberi makan, man fattara shaiman, orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka diangkat darjatnya, ia mendapat pahala berpuasa. Kalaulah orang yang berpuasa itu puasanya A, maka kita akan dapat pahala A daripada puasa orang tersebut. Kemudian antara lain diangkat darjat kita ialah Allah Subhanahu wa taala kalaulah sekiranya dijemput kita pada bulan Ramadan, mati dalam bulan Ramadan, mati pada hari Jumaat, mati pada bulan Ramadan, mati pada ketika mana kita beribadat kepada Allah, sudah tentu syurgalah yang diperolehi oleh orang tersebut. Kerana sifat puasa dan sifat yang ada pada Quran itu sendiri, Al-Quran dan juga puasa itu sendiri pernah datang kepada Allah Subhanahu wa taala memohon untuk memberi syafaat kepada mereka yang membacanya berpenat lelah, menjaga malam untuk membacanya. Puasa meminta, Al-Quran meminta untuk diizinkan memberi syafaat, maka darjat kita telah diangkat dengan tidak semena-mena oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga puasa, kerana penatnya kita kena menjaga mulut kita, anggota kita, maka puasa datang kepada Allah Subhanahu wa taala memohon agar memberi syafaat kepada mereka yang berpuasa. Kesemuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara kelebihan bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darjat diangkat, kedudukan kita diangkat. Tidak ada beza antara orang kaya dan orang miskin. Yang penting mereka menjadi orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah peluang juga untuk kita menghapuskan segala dosa kita. Di dalam setahun Allah Subhanahu wa taala beri 2 kali kepada kita. Pertamanya bulan, yang keduanya musim haji. Mungkin musim haji kita tidak ada kesempatan kerana nama kita belum naik, belum dipilih oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ramadan sudah tentu. Keberadaan kita sekarang, adanya kita dalam bulan Ramadan ini sudah tentu Allah Subhanahu wa taala dah beri kepada kita, dah terima kepada kita. Cuma tunggu kita yang menjadi manusia ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan suruhan dan juga perintah Allah. Peluang untuk kita menghapuskan dosa kita sehingga kita diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Kayaumi waladat ummi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi bulan Ramadan adalah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gunakanlah peluang ini. Mungkin inilah puasa kita yang terakhir. Puasa kita untuk tahun ini, tahun akan datang belum tentu kita dapat bertemu lagi dengan Ramadan al-Mubarak. Sebab itulah umat-umat yang terdahulu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka begitu bersungguh-sungguh, bersiap siaga, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan kepada mereka bulan yang mulia ini. Mereka memahami bahawa bulan ini kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu amat diambil perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, nazara Allahu ilaihim wa man nazara ilaihi lam yu'adzibhu abada." Apabila datangnya awal-awal bulan Ramadan, Allah Taala perhati, tengok kelakuan, sikap orang yang menerima Ramadan tadi ini, bersiap siaga atau tidak, bersungguh-sungguh atau tidak, untuk menghadapi Ramadan al-Mubarak. Kalaulah mereka menjadi orang yang bersiap siaga, orang yang sentiasa
bersiap siaga menghadapi Ramadan al-Mubarak, sudah tentu Allah Ta'ala melihat mereka, dan orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala lihat itu, mereka tidak akan diazab selama-lamanya. Begitu juga berakhirnya bulan Ramadan. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan ghafarallahu lahum jami'a. Apabila berakhirnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa mereka keseluruhannya. Daripada awal Ramadan sehingga berakhirnya Ramadan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi perhatian, bukan hanya perhatian yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri beri kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dihantar makhluk yang lain, malaikat-malaikat yang khusus diberikan tugas mereka, tugas merahmati umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas berada bersama-sama majlis umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada majlis zikir, majlis ilmu dan sebagainya. Mereka merendahkan sayapnya. Tugas mereka berbangga dengan amalan yang dilakukan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas mereka ialah memohon keampunan kepada hamba-hamba yang sentiasa taat, yang menjalani kehidupan mereka seperti mana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperlihatkan kepada kita, kalaulah sekiranya ada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada kita, maka kita akan melihat malam yang kita dapat daripada malam Lailatul Qadar sebagai contoh, maka di sana ada tanda-tanda malam yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk, cuacanya mu'tadil, sederhana. Begitu juga matahari yang naik itu tidak membakar kulit, tenang keadaan malam itu. Kalaulah sekiranya kita dianugerah tanda-tanda tersebut, ia menjadi suatu orang kata apa, anugerah Allah, alhamdulillah. Kalaupun kita tak diberi tanda, kata ulama, tetap kita akan mendapat kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, kebaikan yang ada pada malam Lailatul Qadar. Yang pasti hendaklah kita menjadi ahli, seperti yang saya kata pada perbicaraan yang awal tadi, mesti menjadi ahli Ramadan, mesti melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, mudah-mudahan Ramadan pada kali ini mendatangkan makna yang baik dan juga mendatangkan kepada kita pahala amalan yang lebih baik berbanding dengan Ramadan yang telah lalu. Supaya semangat ini kita bawa dalam kehidupan kita, bukan hanya sekadar pada bulan Ramadan, tetapi semangat ini kita bawa sepanjang hidup kita. Malulah kita, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita berbagai-bagai, tetapi kita masih lagi menjadi manusia yang melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umpamanya apabila berakhirnya Ramadan, solat jemaah, terutamanya kita di kalangan orang-orang jemaah ini, janganlah tinggal masjid, musalla untuk kita sama-sama mengimarahkannya. Itulah tanda-tanda orang beriman kepada Allah. Itulah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarlah Ramadan ini menjadi madrasah kepada kita untuk mendidik kita dalam semua perkara, hal berkaitan dengan sosial kita, hal berkaitan dengan ekonomi kita, hal berkaitan dengan politik kita. Saya nak sebut juga hal berkaitan dengan sosial kita. Bagaimana Ramadan mengajar kita supaya mengingati kesusahan yang ada pada orang lain. Maka didatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya memberi makan kepada orang lain. Itu hal berkaitan dengan sosial. Hal berkaitan dengan ekonomi, bagaimana Nabi mengajar kita bahawa apabila kita berbuka, bersahur dan sebagainya, adalah dalam bentuk bersederhana. Makanan yang baik untuk berbuka ialah buah tamar. Makanan yang baik untuk kita bersahur adalah buah tamar. Bahkan kalau tidak ada buah tamar, disebut memadai dengan air mutlak, air sejuk, air biasa. Ini nak menggambarkan kepada kita supaya kita berhati-hati dalam mengurus kewangan ekonomi kita. Sebenarnya Ramadan ini membolehkan kita menjadi orang yang menjimat cermat.
Tapi malangnya di Malaysia ini, Ramadan menjadi bulan untuk kita membelanjakan sebanyak mana harta kita yang ada, sebanyak mana duit kita yang ada. Begitu juga dalam hal politik, setiap yang dijanjikan itu bukan seperti mana yang kita lihat manifesto, janji-janji yang akhirnya tidak ditunaikan, tetapi apa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijanjikan oleh Allah itu adalah benar. Apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti akan kita hadapi. Bukan janji seperti mana yang dijanjikan oleh manusia, tetapi apa yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya pasti akan memperolehi apa yang dijanjikan tersebut. Tidak ada satu patah perkataan dalam Al-Quran pun yang telah disebut sepanjang 1440 tahun yang dahulu yang tidak benar. Apa yang disebut semuanya benar, berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan kiamat, berkaitan dengan apa sahaja yang berlaku di akhir zaman, semuanya berlaku. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut perkara tersebut. Ini membuktikan kepada kita janji Allah, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar berbanding dengan janji-janji manusia. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, jika sekiranya ada baki lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, maka gunakanlah peluang dan ruang ini untuk kita bersungguh-sungguh. Mungkin inilah kali yang terakhir kita bertemu Ramadan. Mungkin pada Ramadan yang akan datang kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lagi berpeluang untuk melipat gandakan amalan kita, begitu juga mendambakan pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal maqbulin wa la taj'alna minal mardudin. Allahumma barik lana fi hadzal yaumil mubarak minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna Allah minal ashqiya'il mardudin. Ilahana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma barik lana fi Ramadan waj'alhu lana awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Allahumma a'ti riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa auladina wa azwajina wa ikhwanina wa akhwatina minan nari ajma'in. Allahumma innaka afun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an auladina wa azwajina wa an ikhwanina wa akhawatina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.